Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Engku Muhammad Aiman bin Engku Muhammad Azri. Nombor metrik 23 DLS 18F2091. Saya kini berada di semester 6 iaitu semester akhir pada tahun ini. Saya kini menjalani latihan industri selama 5 bulan bermula pada 7 Mac sehingga 22 Julai 2022. Ini adalah slide pembentangan laporan akhir latihan industri sesi Mac 2022. Mari kita pergi kepada pengenalan syarikat. Syarikat tersebut ialah syarikat Dian Group Sendirian Berhad. Dian Group Sendirian Berhad terletak di nombor 11 Jalan Perindustrian, Suntrack Hub Perindustrian, Suntrack Off Jalan P1A, Seksyen 13, 43650, Bandar Baru Bangi, Selangor, Darul Ihsan. Dian Group Sendirian Berhad adalah pengeluar fashion hub untuk plus size yang dikenali sebagai Dian Plus Size ataupun Plus Closet dengan slogan siapa kata saiz besar tidak boleh bergaya. Latar belakang syarikat. Penubuhan syarikat pada 2014. Pada asalnya nama sebelum Dian adalah Plus Closet dan ditukar brand new kepada Dian pada 2020 dan pada asalnya mempunyai 5 branch butik di Sungai Petani Kedah, Bandar Baru Uda Johor Bahru, Setia Alam, Puncak Jalil dan Bangi Sentral. Dan kini pada 2022 tinggal 2 branch butik sahaja. Dari pejabat kecil mereka berpindah ke gudang di Soundtrack Bangi, Selangor. Seterusnya, mari kita lihat carta organisasi untuk syarikat Dian Group Sendirian Berhad. Dimulakan dengan Sir Muhammad Fadli sebagai CEO syarikat, Madam Nurul Hasni sebagai COO syarikat, Miss Nurul Nadrah sebagai Manager Head of People dan Miss Siti Nur Hashikin sebagai Manager Operation. Seterusnya, mari kita lihat jenis-jenis produk yang berada di syarikat. Pertama, ada baju jenis kurung beserta gambar rajahnya. Kedua, baju jenis dress. Ketiga, baju jenis bridal beserta gambarnya. Dan yang terakhir, telekung beserta gambar rajahnya. Mari kita lihat laporan teknikal. Pengurusan logistik terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah pengiraan stok. Pengiraan stok ini berlaku apabila stok yang diterima dari kilang dan dibawa ke gudang. Lalu apabila sampai di gudang, stok akan diturunkan dan proses pengiraan juga akan dimulakan. Yang kedua adalah pengurusan stok. Apabila stok habis dikira, maka pekerja akan menguruskan dan menyusunkan stok untuk diletakkan ke dalam rak yang berasingan mengikut warna dan saiz yang berbeza-beza. Yang ketiga adalah merekodkan data-data produk ke dalam Microsoft Excel. Hal ini berlaku apabila selesai menyusun stok ke dalam tempat yang disediakan, iaitu di dalam rak. Lalu rekod-rekod tersebut akan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel untuk dirujuk semula supaya tidak berlakunya proses lebihan ataupun kurangan pada stok produk tersebut. Yang
terakhir, penghantaran produk. Penghantaran produk ini berlaku apabila permintaan daripada pelanggan, lalu syarikat akan menghantar produk tersebut melalui kurier yang terpilih seperti Ninja Van, ABX Express, JNT dan sebagainya. Pemilihan kurier juga sangatlah penting dalam melakukan penghantaran produk kepada pelanggan. Hal ini kerana pelanggan akan rasa puas hati dan kurang merungut kerana syarikat menggunakan kurier yang sangat bagus dan efisien. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian pejabat. Bahagian pejabat mempunyai 4 bahagian. Yang pertama adalah pencetak terminal. Pencetak terminal digunakan untuk mencetak waybill untuk dilabelkan kepada produk dan sebelum diberikan kepada pelanggan. Pencetak waybill ini pekerja harus lebih teliti agar tidak salah cetak lalu salah maklumat terhadap produk tersebut. Yang kedua adalah aplikasi kehadiran. Syarikat ini menggunakan aplikasi My Syarikat untuk merekodkan kehadiran setiap para pekerja pada tahun ini. Yang ketiga adalah papan kenyataan. Papan kenyataan ini berfungsi untuk memberitahu aktiviti syarikat kepada para pekerja. Yang keempat adalah mesin photostat. Mesin photostat ini digunakan untuk mencetak maklumat ataupun notis-notis syarikat kepada pelanggan mahupun para pekerja. Dan yang terakhir sekali, kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, sepanjang menjalani latihan industri, terdapat banyak perubahan yang dialami oleh pelajar daripada segi persepsi diri, pembelajaran, persekitaran dan pergaulan sesama rakan sekerja. Terdapat pelbagai jenis kerja yang pelajar alami sepanjang proses latihan yang dapat mengukuhkan pelajar dari segi pelbagai aspek. Setiap tugasan yang diberi akan memberi sedikit gambaran dan pendedahan tentang bidang yang bakal dikehendaki. Setiap pengalaman dan sedikit ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat dijadikan pembakar semangat di masa akan datang. Ini adalah serba sedikit komen dan cadangan saya sepanjang menjalani latihan industri pada sesi kali ini. Yang pertama adalah pelajar haruslah diberi pendedahan yang lebih terperinci mengenai cara kerja di pejabat dan gudang operasi supaya pelajar ini sudah dapat gambaran dan lebih tahu agar kerja yang lebih dalam tentang apa yang mereka buat pada masa kini. Yang kedua, menambah tenaga kerja yang sedia ada di syarikat agar pelajar-pelajar ini tidak kurang rasa terbeban apabila membuat suatu kerja yang memerlukan masa yang sangat segera. Yang ketiga, memperbanyakkan lagi kemudahan teknologi dan peralatan tambahan seperti tangga, troli yang lebih besar sedikit dan sedikit
alat keselamatan. Yang keempat, membuat jadual yang lebih teratur bagi setiap pelajar yang menjalani latihan industri, supaya pelajar ini mudah dan lebih faham dengan cara kerja mereka. Baik, itu sahaja slide laporan akhir latihan industri pada sesi Mac 2022. Maaf jika saya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlebih kata. Saya mengakhiri pembentangan ini dengan sekian. Terima kasih.